Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar Hadi, nombor metrik 231000180. InsyaAllah kita akan membincangkan tentang tajuk bentuk-bentuk ritual kepercayaan dan fungsinya bagi masyarakat Melayu dan juga India. InsyaAllah saya akan membentangkan sedikit tentang pengenalan. Itu ritual kepercayaan ini adalah cara di mana kelompok masyarakat menjalankan upacara berdasarkan keyakinan dan juga sistem kepercayaan yang mereka anuti. Antaranya yang biasa ritual ini dijalankan ialah untuk menjaga tradisi dan juga identiti budaya mereka yang berhubung dengan perkara-perkara rohani dan juga perlindungan dari kekuatan gaib. Ada juga yang bertujuan untuk penyembuhan atau perlindungan, dan juga ada yang berkaitan dengan peristiwa kehidupan seperti kelahiran ataupun juga kematian. Jadi di sini kita dapat lihat banyak bentuk-bentuk ritual kepercayaan setiap budaya. Jadi dalam tajuk ini kami akan memfokuskan bentuk-bentuk ritual kepercayaan dan juga fungsinya bagi masyarakat Melayu dan juga India. Terima kasih. Permasalahan kajian. Antara permasalahan kajian pertama di dalam kajian kami ialah ritual tidak diguna pakai. Hal ini dikatakan demikian kerana tiada bimbingan daripada golongan berpengalaman serta berlakunya ketirisan ilmu berkaitan ritual. Selain itu, ritual dianggap sesuatu pembaziran kerana memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi. Sebagai contohnya, ritual yang dilakukan memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi, menyebabkan individu yang mengamalkan ritual tersebut mengalami tekanan kewangan. Secara tidak langsung, ia menyebabkan masyarakat enggan melakukan ritual serta mengabaikannya. Seterusnya, permasalahan kajian yang kedua ialah masyarakat tidak memahami fungsi ritual. Hal ini menyebabkan masyarakat memandang remeh terhadap ritual dan menganggap ritual sebagai pelengkap majlis. Seterusnya, ritual dilakukan secara tidak praktikal di atas sebab kurang memahami kepentingan dan fungsi ritual. Isu ini terjadi disebabkan tiada golongan mahir berkaitan ritual yang menyebarkan ilmu ritual secara praktikal. Kesan ini telah menyebabkan masyarakat yang melakukan ritual tersebut tidak mengikut langkah yang betul dan menyebabkan mempengaruhi generasi akan datang. Akhir sekali, permasalahan kajian yang terakhir ialah ritual tidak relevan. Hal ini dikatakan demikian kerana ritual bercanggah dengan agama serta terpengaruh dengan media sosial yang menyatakan bahawa ritual tidak sesuai diaplikasikan pada zaman kini. Hal ini berpunca kerana terdapat beberapa ritual yang bercanggah dengan ajaran agama menyebabkan seseorang individu tersebut was-was dalam melakukan ritual. Objektif kajian. Objektif kajian merupakan titik asas dalam melakukan tugasan kumpulan kami. Antara objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti bentuk-bentuk ritual dalam masyarakat Melayu. Secara tidak langsung, objektif ini dapat memberi pengetahuan yang mendalam berkaitan ritual masyarakat Melayu kepada kami. Selain itu, objektif kajian kami yang kedua ialah mengenal pasti bentuk-bentuk ritual dalam masyarakat India. Hal ini dikatakan demikian kerana bentuk-bentuk ritual dalam masyarakat India kian pupus di telan zaman kini serta dipinggirkan. Di samping itu, objektif kajian kami yang ketiga ialah mengkaji fungsi ritual bagi masyarakat Melayu untuk mengetahui mengapa ritual tersebut dijalankan. Akhir sekali, objektif kajian kami ialah mengkaji fungsi ritual bagi masyarakat India. Kesan objektif ini mampu meluaskan ilmu berkaitan masyarakat India kepada kumpulan kami maupun audiens pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Sazwan BM Rusida. Nombor metrik 231000078. Seterusnya ialah kita akan membincangkan kaedah kajian. Kami sebagai pengkaji telah menggunakan 3 kaedah kajian. Yang pertama ialah temu bual. Kami sebagai pengkaji telah menemu bual Puan Rohimah binti Hamzah dan Puan Servina Elysius, anak perempuan Vincent Das. Kaedah yang kedua, kami telah menggunakan kaedah internet. Sebab kami sebagai pengkaji telah memastikan sumber rujukan berkaitan dengan tugasan. Seterusnya, kami
telah menggunakan kemudahan internet dengan melayari laman sesawang yang berautoriti atau rasmi untuk melakukan kajian. Kaedah yang ketiga ialah kaedah pustaka. Kami telah melakukan pencarian sumber seperti buku akhbar dan artikel yang berkaitan dengan ritual dan fungsi. Dan terakhir, kami telah mengumpulkan data maklumat yang dikehendaki demi mencapai objektif kajian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bahagian ini saya akan menerangkan dua bentuk ritual, kepercayaan dan fungsi ritual bagi masyarakat Melayu di Malaysia. Yang pertama, saya akan membentangkan ritual dalam adat perkahwinan bagi masyarakat Melayu di Malaysia. Saya akan membahagikan kepada 3 peringkat, iaitu sewaktu merisik, meminang dan semasa majlis perkahwinan dilangsungkan. Pertama ialah pada waktu merisik. Merisik bertujuan untuk menetapkan tarikh yang sesuai untuk pihak perempuan menerima kunjungan pihak lelaki bagi acara pertunangan. Merisik juga adalah bertujuan untuk menanyakan status perempuan tersebut sama ada telah berpunya ataupun masih bujang. Yang kedua, sewaktu bertunang, pihak lelaki akan menghantar rombongan dan akan memberikan sebentuk cincin yang diberi nama cincin belah rotan dan hantaran seperti sirih junjung atau tapak sirih mengikut adat Melayu yang berfungsi sebagai tanda bahawa mereka telah pun diikat dengan tali pertunangan. Mengikut kepercayaan lama, pasangan yang telah bertunang tidak boleh sering berjumpa kerana digelarkan sebagai darah manis. Tujuannya adalah untuk menjaga batas pergaulan, menaikkan seri sewaktu bersanding dan mengelakkan perkara buruk berlaku sebelum majlis dijalankan. Terakhir sekali ialah fasa perkahwinan. Ritual yang amat popular dalam perkahwinan ialah tertumpu semasa acara persandingan. Pengantin akan direnjis dengan tepung tawar yang menjadi simbolik dan fungsi sebagai tanda menolak bala di kemudian hari, memurahkan rezeki selepas berkahwin dan mengharapkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ritual persembahan dalam masyarakat Melayu. Saya memilih persembahan Mek Mulung kerana persembahan ini amat menarik dan kurang dipertengahkan oleh masyarakat sekarang. Persembahan Mek Mulung dikatakan unik kerana hanya terdapat di kawasan Wan Tepus Jitera sahaja. Sejarahnya berasal dari kerajaan Ligor yang mempunyai pengaruh budaya Siam. Persembahan ini bermula di Kampung Perit, Mukim Kurung Hitam dan sekarang hanya terdapat di Kampung Wan Tepus Jitera Kedah sahaja. Persembahan Mek Mulung sering dipersembahkan pada majlis perkahwinan dan acara tahunan. Keunikannya terletak pada ritual pembukaan gelanggang. Semasa ritual dijalankan, pihak penganjur mesti menyediakan beberapa persiapan seperti beras kuning, berteh jagung, telur dan kuih muih yang bertujuan untuk mengimbangkan semangat jahat dan mengharapkan persembahan berjalan dengan lancar. Pembinaan bansar amatlah penting sebagai tapak persembahan dan persembahan mesti diiringi dengan alunan muzik. Serunai akan dijadikan alat muzik utama persembahan semasa persembahan dijalankan. Persembahan ini menceritakan tentang kisah-kisah raja dan kisah-kisah dongeng yang memiliki mesej-mesej tersendiri. Orang yang terlibat dalam persembahan ini haruslah berbusana kemas kerana melambangkan raja dan orang-orang berhampiran dengan pemerintah. Penggunaan topeng juga menjadikan persembahan ini unik kerana topeng tersebut membawa maksud dan melambangkan kepribadian watak yang telah dibawa. Selamat sejahtera. Seterusnya, saya akan terangkan bentuk-bentuk ritual dan fungsi ritual bagi masyarakat India. Pertama sekali, kita akan melihat adat perkahwinan masyarakat India. Adat perkahwinan dalam kalangan masyarakat India dikatakan sesuatu adat yang suci, yang mengeratkan dan mengesahkan pengantin lelaki dan pengantin perempuan sebagai satu pasangan. Perkahwinan masyarakat India dibahagikan kepada beberapa jenis, tetapi hanya 3 jenis perkahwinan utama yang masih diamalkan sehingga sekarang, iaitu Tamil Tirumanam, Elia Tirumanam dan Vaidiga Tirumanam. Sebelum perkahwinan,
pengantin perempuan dan lelaki perlu melalui majlis merisik dan pertunangan. Juga, ketika majlis perkahwinan, makanan yang mengandungi selain dari sayur-sayuran tidak dibenarkan bagi menghormati dewa-dewi serta Tuhan yang berada di dalam upacara dan adat perkahwinan. Ini merupakan salah satu kepercayaan masyarakat India bahawa Tuhan ataupun dewa-dewi akan berada pada tempat perkahwinan bagi merestui pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Sebagai tanda sudah berkahwin, pengantin perempuan akan dipakaikan tali suci iaitu tali dan kungguma iaitu merupakan serbuk suci berwarna merah oleh suami. Hal ini berlaku dan diguna pakai sehingga sekarang oleh masyarakat India sebagai tanda untuk memberitahu kepada orang lain bahawa isterinya sudah pun dimiliki oleh dia. Seterusnya, saya akan menerangkan adat kematian dalam masyarakat India. Masyarakat India mempercayai bahawa konsep kematian seperti kelahiran semula, iaitu belum mendapat moksha. Apabila berlaku kematian, sebuah lampu minyak dinyalakan sebagai tanda ketenangan dan menghormati si mati. Selain itu, kemenyan juga dibakar serta buah-buahan dan bunga diletakkan. Di ruang tamu, gambar-gambar Tuhan dan biasa sebagai hiasan akan ditutupi oleh kain putih untuk menghormati dewa-dewi dan juga untuk menghormati si mati. Lagu-lagu suci dimainkan ataupun dinyanyikan oleh para tetamu ataupun keluarga si mati, seperti Devaram untuk ketenangan jiwa roh. Selain itu, upacara dilakukan oleh kaum lelaki di tanah perkuburan, manakala kaum perempuan dilarang untuk sertai ke tanah perkuburan. Hal ini kerana masyarakat India percaya bahawa kaum lelaki lebih kuat dari segi emosi berbanding dengan kaum perempuan semasa adat kematian dan upacara kematian berlangsung. Terima kasih. Kesimpulan, fungsi dan bentuk ritual amat memberi kesan kepada individu yang mengamalkan upacara tersebut. Secara tidak langsung, dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat. Ritual kepercayaan masih relevan diguna pakai pada zaman kini kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang memelihara identiti budaya. Hal ini dapat dibuktikan daripada temu bual bersama Puan Rohimah yang menyatakan ritual masih relevan diaplikasikan oleh masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa persatuan yang mengamalkan ritual serta mempromosi kepada masyarakat. Sebagai contoh, Persatuan Kebudayaan Melayu. Manakala, menurut temu bual bersama Shervena Elysius menyatakan bahawa ritual dipinggirkan kerana terpengaruh dengan budaya barat serta berlakunya kekeliruan identiti ritual bagi masyarakat India. Akhir sekali, ritual juga memberi impak yang besar kepada sosial masyarakat sejagat serta kepada negara luar tentang keunikan ritual di dalam Malaysia. Hal ini, masyarakat luar dapat mempelajari ritual yang diamalkan masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum Puan. Boleh saya bertanya mengenai adat-adat orang Melayu? Waalaikumsalam. Boleh, silakan. Okey Puan, soalan yang pertama, apakah bentuk-bentuk ritual atau adat-adat orang Melayu yang masih kekal, yang masih relevan pada masa sekarang? Adat orang Melayu yang masih kekal hingga hari ini, contohnya adat perkahwinan. Sebelum langsung ke perkahwinan tu akan diadakan majlis merisik, kemudian majlis bertunang. Dalam tempoh dekat akan diadakan majlis akad nikah. Kemudian akan diadakan majlis kahwinan mengikut negeri masing-masing.
Kemudian dalam majlis perkahwinan tu turut sertakan majlis kompang, silat dan macam-macam lagi lah. Okey Puan, soalan yang kedua. Apakah jenis persembahan yang masih dikekalkan oleh orang-orang Melayu? Persembahan yang masih dikekalkan hingga hari ini salah satunya adalah persembahan mek mulung. Persembahan yang mengisahkan tentang kerajaan Ligo Siam. Persembahan ni selalunya diadakan pada majlis-majlis perkahwinan, mengisahkan tentang raja-raja lama. Okey Puan, soalan yang ketiga dan yang terakhir. Adakah adat-adat orang Melayu ini masih relevan, masih diamalkan pada masa sekarang? Ya, masih relevan dan masih diamalkan hingga ke hari ini. Contohnya majlis bertunang, majlis nikah, majlis berinai dan majlis persandingan masih kekal hingga hari ini. Salah satunya majlis cukur jambul masih kekal hingga ke hari ini. Selamat sejahtera Puan Shervina. Terima kasih untuk meluangkan masa untuk saya pada petang ini. Saya ada beberapa soalan mengenai topik ritual masyarakat India. Harap Puan dapat bantu saya. Selamat sejahtera Sabrishan. Terima kasih untuk memberi peluang bagi kita membahas saya. Anda boleh ajukan soalan. Puan, soalan saya yang pertama ialah apakah yang Puan tahu tentang ritual secara umum? Bagi saya, ritual adalah salah satu upacara keagamaan yang diikuti secara turun-temurun ataupun boleh dikata adat istiadat atau kebudayaan atau kepada rangkaian kegiatan berupa kebudayaan dan pantangan. Terima kasih Puan. Soalan seterusnya, apakah ritual yang Puan tahu dalam kalangan masyarakat India? Secara besar-besarnya saya tahu tentang adat istiadat perkahwinan dengan kematian. Kalau kematian, kita mempercayai bahawa konsep kematian seperti kelahiran semula ataupun mendapat moksha. Apabila berlaku kematian ini, sebuah lampu akan dinyalakan selama 16 hari di rumah sebagai tanda ketenangan dan hormati si mati. Kemenyan dibakar serta buah-buahan dan bunga diletakkan. Di ruang tamu pula gambar-gambar Tuhan dan biasa akan ditutupi dengan kain putih. Lagu-lagu suci saja dimainkan seperti Dewara bagi ketenangan jiwa dan roh, sebab kan orang dah meninggal dunia, sebab tu keluarga sentiasa rasa sedih kan. Jadi lagu-lagu suci sentiasa dimainkan. Upacara dilakukan oleh kaum lelaki saja dan kaum perempuan tidak dilarang untuk datang ke tanah berkuburan. Bagi adat perkahwinan pula, dia dibagikan kepada beberapa jenis seperti tali tirumanam, eliat tirumanam, baitikat tirumanam. Sebelum perkahwinan tu, pengantin perempuan dan lelaki perlu melalui majlis berisik dan pertunangan. Ia adalah satu peraturan yang tetap. Ketika majlis perkahwinan tu, makanan yang mengandungi selain daripada sayur-sayuran tidak digunakan. Sebab nasuci, sebagai tanda sudah berkahwin, pengantin perempuan akan dipakaikan tali atau kunkumam oleh suami dia. Itu saja. Puan, saya pernah dengar semasa adat perkahwinan, pengantin lelaki akan mengikat tali suci dan dia akan mengikat tali itu sebanyak 3 kali, betul? Ya, betul. Dia ada maksud dia. Dia untuk adalah sepanjang umur dia. Dia akan jaga dia lah maksudnya. Baik, Puan. Terima kasih. Soalan terakhir saya iaitu apakah pendapat Puan tentang ritual zaman sekarang? Adakah masyarakat masih mengikut ritual seperti zaman dahulu? Pada pandangan saya, pada zaman sekarang ni ritual tidak dipandang serius dan semakin lama semakin dipinggirkan akibat arus modernisme dan budaya barat
tidak dapat dinafikan bahawa generasi muda hari ini terjebak dengan trend dan budaya barat. Contohnya mereka tertarik dengan budaya K-pop dan Blackpink. Jadi mereka lebih suka untuk mengikut budaya barat dari segi pakaian, bahasa dan adat istiadat. Pada masa yang sama, ada orang melakukan ritual mengikut kesesuaian mereka atau kesesuaian masa mereka. Sebenarnya dalam kaum India ada masa yang tetap untuk melakukan ritual yang spesifik. Jadi bagi saya ritual perlulah diikuti bagi jati diri yang kuat dan rohani yang baik. Terima kasih Puan. Jawapan yang cukup tepat dan padat. Terima kasih dan sebab meluangkan masa untuk saya. Harap saya dapat siapkan tugasan ini dengan sempurna dengan bantuan Puan. Terima kasih. Terima kasih.